Bila kita pandang manusia, kita nampak ayat itu. Ayat itu menunjukkan kepada penerangan ayat itu. Penerangan itu jadi cerah di dalam itu. Cerah di dalam itu jadi hadir, ingat, tumpu. Sebab itu tidak ada jalan ghaflah, lupa lalai. Tidak ada jalan. Ghaflah, lupa lalai itu rekaan ciptaan kita. Cerita dongeng kita itu. Ilmu yang sebenar-benar ilmu, hadir, ingat, tumpu. Bingung juga ya. Ilmu banyak tapi tak ada hadir ya. Itu kekeliruan manusia ini. Sebenarnya kalau ada ilmu, hadir, ingat, tumpu itu sifatnya. Sepatutnya begitu. Kenapa jadi dia berpisah itu ya? Apa yang kita tahu, apa yang kita pandang, apa yang kita rasa itu. Dia tidak ada keselarasan di situ. Ramadan ini bulannya nak selaraskan itu. Kalau kita tidak selaraskan sekarang ini, jangan tunggu, oh nanti kalau saya sudah ada teman hidup baru nak selaras lah. Wah, waktu seorang diri kau tak boleh selaras, nak tunggu ada teman pula. Botak kepala lah. Pergi tanya orang yang ada teman itu, boleh selaras? Selaras? Selaraskah parah? Susah. Sekarang ini kalau kita tak kira di mana saja, kemana saja, siapa saja kita. Sekarang ini asa, pilih buat sekarang ini. Penerangan yang kita terangkan ini nak jadi sekarang. Ilmu bukan untuk ilmu. Tinggal ilmu itu. Tinggal ilmu itu. Jadi. Hilang. Jadi dan hilang. Tidak ada dakwaan. Hilang. Hilang, tidak ada dakwaannya. Sebab dakwaan itu akas bagi iman. Dakwah itu, ini dakwaan. Aku milik itu, aku ini, tak ada iman itu. Maka tak ada iman, tidak ada kesempurnaan iman itu. Iman itu menunjuk pada sesuatu yang lain. Dakwah itu menunjuk pada dirinya. Itu akas itu. Sebab itu orang ada iman, hilang dakwah. Tak ada dakwaan. Sebab dia persalahan, frekuensinya tak sama itu. Iman ini frekuensi dah hilang. Iman. Percayaan mutlak itu. Dia terima percaya serah mutlak. Mana boleh campur jadi syirik. Tak boleh campur. Iman mutlak. Tapi nak jadikan di situ bagaimana? Bagaimana kita nak jadikan diri kita di situ? Inilah Ramadan, peluang yang besar untuk kita bersungguh-sungguh melalui saim puasa itu. Dan dasar puasa yang kita terangkan tadi itu sudah ada zikir di situ. Cuma kita nak ingatkan selalu, ingat berpanjangan itu. Ya, ingat berpanjangan. Satu, tahu. Bila kita tahu itu sebab musabab jadi berhubung. Kalau satu orang jalan depan ini, bayangkan satu orang jalan, kita nampak orang itu jalan. Kita tengok orang itu, semua orang tengok. Dapat berhubung dengan orang itu. Kalau kita tak kenal dia, kalau kita tidak tahu dia, boleh berhubung dengan dia. Soalan yang pertama akan timbul, siapa orang itu? Kenapa Tuhan saya tunjuk dengan orang itu? Siapa orang itu? Kita nak tahu kan, nak kenal itu. Nak tahu itu kenal lah, tahu itu kenal. Tahu itu dia kait dengan kenal. Sebab itu manusia yang ada ilmu ini, dia tahu dan dia kenal. Bila penerangan ilmu, oh itu anak raja itu. Terbeliak bejat mata. Anak raja? Oh. Nak pergi salam dengan dia. Contoh, ada tarikan sikit. Kalau kita sebut itu sapu sampah tepi itu, orang penyapu sampah, kurang sikit tarikannya. Ya, tahu. Oh, ataupun kesian. Ataupun oh. Tapi kalau anak raja, ya perhati dia lebih sikit. Sebab nilai mutu manusia itu ada hubungan dalam kehidupannya. Nilai mutu itu. Manusia pandang sesuatu, apa nilainya, apa mutunya. Nilai mutu itu ada kaitan dengan rangsangan. Rangsangan itu ada kaitan dengan gerakan manusia itu. Maka Allah jadikan alam ini semua sentiasa merangsang kita. Allah. Sentiasa ya, apa kita pandang, apa kita dengar, merangsang kita itu kepada kebenaran itu. Tidak ada jalan untuk melemahkan kita. Sebab itu iman ini, orang ada hakikat iman ini. Hakikat ilmu tentang penerangan iman itu.
sentiasa hadir ingat tumpu akan naik. Bila terang jelas nyata Al-Quran itu, kehendak kemahuan niat itu, dia akan membuahkan hadir ingat tumpu, menafikan ghaflah lupa lalai, membuahkan sifat mahmudah, menafikan mazmumah, itu pada batin hatinya. Dan dia bila cemerlang keluar pada anggota 7 itu, akan jadi ta'ah, ternapilah maksiat, akan jadi syukur, ternapilah kufur. Jadi walhasil manusia ini berpuasa itu pada 3 sudut. Pada sudut niatnya, niat itu hadir ingat tumpu zikir. Zikir itu membuahkan sifat-sifat baik pada hati. Sifat baik pada hati membuahkan anggota lahir yang 7 itu taat, menafikan maksiat. Ya, jadi taat itu pula mengukuhkan lagi sifat yang baik. Sifat yang baik itu mengukuhkan lagi hadir ingat tumpu. Hadir ingat tumpu mengukuhkan lagi niat kehendak kemahuannya. Begitulah dia daur itu. Berpusing itu. Tak berhenti. Macam darah berpusing dalam diri kita itu. Berhenti darah itu apa jadi? Bungkus. Matilah. Begitulah orang mukmin. Antara amal jawarihnya, amal qalbnya, amal sirnya berpusing. Tak berhenti. Mana boleh berhenti? Mustahil berhenti. Kalau berhenti, bungkus. Matilah. Yakni pada zahir nampaknya hidup, hakikatnya mati. Betapa banyaknya akhir zaman ini manusia itu nampak pada zahirnya hidup, akan tetapi mati. Pada surah nampaknya berpuasa, akan tetapi penat dan lelah sahaja dalam puasanya itu. Lapar dan dahaga saja puasanya itu. Puasa juga, amal juga itu. Tapi amal yang tidak membuahkan hakikat amal itu, tujuan amal itu. Baik, dengan penerangan-penerangan itu, kita harapkan dapat kita sampai kepada satu natijah, kesedaran yang berkobar di dalam itu hadir ingat tumpu. Ya, nekat kita yang putus untuk menjalani puasa hari ini. Jangan kita kecilkan hadir ingat tumpu itu. Walaupun terkadang bila kita mengamalkan hadir ingat tumpu itu pada peringkat awal, kita mungkin mengalami kebingungan, kita mungkin mengalami itu dan ini yang menyebabkan kita akan tinggal amal itu. Jaga pengaruh-pengaruh itu. Jangan tinggal. Apa jadi pun tetap dalam itu. Yang zahir kita nak baca Al-Quran, kita nak menuntut, nak memikirkan ilmu, kita nak pergi buat amal-amal khidmat, ya, kita nak apa juga yang lain kita nak buat itu, buat, tapi disertai dengan hadir ingat tumpu itu. Jangan lepas hadir ingat tumpu. Yang mana hadir ingat tumpu itu ada hubung kait dengan daimun niyah kita itu. Niat itu satu, daimun niyah itu satu. Ya, niat untuk puasa itu satu, tapi berkekalan niat puasa itu satu amal yang sunat lain pula. Begitu juga kita niat nak sembahyang. Ya, ketika takbir itu, qasad, ta'arad, ta'yin itu, Allahu Akbar, ada qasadnya, ada ta'aradnya, ada ta'yinnya. Ya, habis sahlah sembahyang itu, tapi daimun niyah. Berkekalan niat itu, tetap niat itu. Jangan bergenjak pada niat itu. Niat aku sembahyang itu tetap kita pusatkan, kita tarikkan perhatian, tarikkan tumpuan kita pada niat itu. Tengok lama mana kita boleh buat. Bunyi sangat, dia nak lari sana. Sebab kita sensitif lah. Kita punya plug hari ini banyak kepada waktu, banyak kepada environment, banyak kepada diri. Nah, 3 sudut. Jadi manusia ini, dia punya plug dia itu, dia punya engage, dia punya itu hubungan dia itu pada dirinya, pada masa, pada persekitaran. Tengok sekarang semua saya fikir, bila Tuan Syekh nak berhenti ini? Semua tengok jam itu. Itu masa itu. Pikiran kita sentiasa berputar kepada masa. Apa yang kita alami, rasai itu diri. Aku rasa selesa tak selesa Tuan Syekh cakap ini. Alamak, panjang sangat, berjela lah. Bengong juga ya. Contoh, itu dalam itu rasa. Ya, lepas itu tempat persekitaran. Aku nak pergi mana lepas ini? Oh, aku nak pergi. Oh, tempat ya. Jadi plug kita di situ banyaknya. Jadi semua itu 3 sudut itu, diri, masa dan persekitaran. Ini semua dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam tempat, dalam masa. Jadi walhasil manusia ini ittisalnya, berhubungnya dengan sesuatu yang ada
ada dalam tempat, ada dalam masa. Jadi sesuatu yang ada itu dalam tempat dan dalam masa. Itu satu bahagian. Satu lagi yang ada yang tidak dalam tempat, tidak dalam masa, itu Allahu Jalla Jalaluhu.